Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala nabiyyil mursalin, habibuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati wastanna bi sunnati wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang bermaksud orang-orang yang mendengar suatu ucapan, suatu ajaran, lalu mereka mengikuti apa yang terbaik dari ucapan, dari ajaran tersebut, maka golongan inilah yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka tergolong dari golongan yang mempunyai akal fikiran yang waras. Surah Az-Zumar. Sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain al-ajilah wal ajilah. Babun fi fadilati ad-du'a. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, الدعاء مخ العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. وقال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah pada pagi ini kerana dengan nikmat yang begitu banyak kita masih lagi boleh bernafas dengan nafas yang Allah kurnia kepada kita. Kita boleh berjalan dengan kaki yang Allah kurnia kepada kita. Kita berfikir dengan akal fikiran yang Allah kurnia kepada kita, dan kita dapat berada di dalam majlis ilmu di atas kurniaan Allah kepada kita. Setiap pagi Jumaat, dan ia adalah agenda kerajaan negeri membuka ruang seluas-luasnya kepada rakyat Kelantan untuk cinta ilmu, agar mereka ini belajar di mana-mana sahaja lokasi, baik di masjid, baik di tempat-tempat yang terbuka, supaya rakyat Kelantan ini rakyat yang celik, rakyat yang berilmu dan menyanjung tinggi tentang ilmu, khususnya ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita untuk kita pelajari. Jadi pada pagi ini, dalam kuliah yang pertama ini, yang nak baca sambungan kitab yang Amba telah baca di sini, iaitulah kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dipanggil Lubabul Hadis, intipati hadis, dan dia telah disyarah oleh seorang tokoh ulama Nusantara daripada Indonesia, iaitulah
yang dia namakan sebagai Tankihul Qaulil Hafiz, iaitulah Syekh Allamah Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, yang telah kita baca sebelum daripada ini dan kita syarah beri tentang gambaran tentang kitab ini. Pada hari ini kita masuk pada fadilat yang membincangkan tentang doa, dan Nabi SAW bila bercakap tentang doa, maka Nabi kata pertama sekali, ad-du'a wa mukhul ibadah. Doa ini adalah merupakan zat ibadah, otak kepada ibadah, sebagaimana tubuh yang berfikir dan mengendalikan pemikiran dia itu ialah otaknya, maka di dalam ibadah ini ada juga otak dia yang mengendalikan ibadah betul ke tak betul, iaitulah pada otak ibadah itu. Jadi otak ni yang ada pada ibadah itu ialah doa. Jadi mukhun di sini ialah mi'yarul ibadah, iaitulah kayu ukur ibadat kita. Kita nak tahu ibadat yang kita lakukan ini ibadat yang sah ataupun ibadat yang ditolak, maka kita tengok kepada doa tadi. Kita berdoa ke kita tidak berdoa? Kalau kita berdoa dengan apa dia? Jadi dia mi'yar, dia kayu ukur kepada ibadat. Senang-senang agak dalam bahasa moden lah ni, dia KPI ibadat. Jadi kata Nabi SAW, sebagaimana disebut dalam banyak-banyak hadis Tirmizi dan hadis lain, bahawa otak yang dimaksudkan dengan mukhul ibadah itu ialah otak yang menjadi mi'yar, iaitu menjadi kayu ukur kepada kesempurnaan ibadat kita. Jadi ada pada doa. Sebab apa pada doa? Kerana doa ini fadilat dia terlalu besar yang perlu diketahui oleh kita. Sebab itulah berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, la yanbaghi lil imam wal ma'mum an yakhruja min al masjid min ghairi du'a. Tak sepatutnya tu imam dan tak sepatutnya makmum keluar dari masjid selepas dia sembahyang tanpa doa. Maknanya assalamualaikum, assalamualaikum. Buh bangun tak doa, mampu buh bangun tak doa, tak patut, tak boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu habis dah buat amal ibadat, maka fansab ay fat'ab, maknanya kamu kena pergi cari juga amal ibadat lain supaya kamu ini teruskan hubungan kamu dengan Allah. Maknanya tak ada dalam istilah orang Islam ni, letih dah, berehat semalam tahajud dah, malam Jumaat baca Yasin dah, tahlil dah, semayang duha dah sat ni, tidur dah, meninggalkan amalan-amalan yang lain kerana kita kata buat dah. Jadi itu dipanggil faraghta. Apabila kamu telah laksanakan hukum Allah, laksanakan suruhan Allah, kamu kena buat lagi. Jangan kata berhenti. Ini ajaran Islam. Bila kamu sudah buat hukum Allah, jangan tinggal, buat lagi. Kita dah baca sama, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu lepas buat yang amal ibadat, ai fat'ab, maka pergi buat pula. Bukan kata apabila kamu lepas buat amal ibadat, maka rehatlah dulu, berhentilah dulu sebentar. Tak ada. Amal ibadat ini kayu ukur kepada akidah kita.
Dan amal ibadat ni, dalam doa itu kayu ukur kepada ibadat yang kita buat. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah hendaklah kamu ini kasihi, dan hendaklah kamu ini sentiasa berdamping dengannya. Kata Imam Nawawi, ai idza faraghta minal ibadati fansab fid du'ai warghab fima 'indallahi watlub minhu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila kamu sudah melakukan ibadat, maka fansab fid du'a, maka cepat-cepatlah kamu pergi berdoa. Ini maksud dia. Warghab fima 'indallah, dan kamu berdampinglah untuk mendapatkan apa sahaja di sisi Allah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Watlub minhu, dan pohon daripada Allah banyak-banyak. Ini dalil dan bukti bahawa doa ni adalah pengukur kepada ibadat yang kita buat. Cuba kita tengok, kita semaya, ada tak gaji kita tak pernah doa? Kita baca Quran, lepas baca Quran tak berdoa? Ada ke tak? Ataupun kita berzikir, kita apa pun, kita tidak berdoa, sedangkan itu ibadat. Bahkan jangan faham ibadat ini semaya, ibadat ini berzikir, ibadat ini puasa. Fahamilah ibadat itu syumul secara menyeluruh. Kita pergi ke pejabat, ibadat. Kita pergi buat kerja kapur, masuk ladang, ibadat. Kita belajar, ibadat. Mari sini ni ibadat. Jadi kita habis belajar ni, kita berdoa ke tidak? Kita berdoa ke tidak? Kita nak pergi mengaji tadi, kita berdoa ke tidak? Sebab itulah disunatkan bila masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa. Masjid itu adalah, dia panggil satu simbolik kepada kamu masuk buat ibadat. Ada orang masuk dalam masjid tak buat ibadat? Tak, dia duduk saja sudah menjadi i'tikaf, ibadat. Dia baca Quran, ibadat. Sama telah dia semaya. Bila begitu disunatkan dia nak masuk masjid, dia baca doa, dia keluar baca doa. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, ya Allah, bukalah kepada aku pintu-pintu rahmatmu, kasihan belas kamu. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, kami bermohon daripada kamu akan kelebihan kamu, daripada kamu berilah kepadaku. Doa, nak masuk masjid, nak keluar masjid, simbolik kepada nak masuk ibadat doa, nak keluar daripada ibadat berdoa. Inilah perkara yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini. Kita tak ajar kepada anak-anak kecil nak baca Quran, doa dulu. Tak ajar dia, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Siapa budak tak reti nak berdoa, dah baca Quran tak reti dah. Nak berdoa tak tahu. Nak makan doa, kerana makan itu ibadat. Kenyang kita nak buat ibadat. Ajar bahawa segala perkara yang dibuat di atas muka dunia ini adalah ibadat, dan didahului dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia maksud mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan KPI kepada ibadat kita. Anda tahu comel ke tak comel, jadi ke tidak jadi ibadat, tengok kepada doa yang kita panjatkan, yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ada. Jadi penting doa ni. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Subhanahu wa taala teramat suka dan kasih kepada orang yang temo'o kepada doa, berdoa dan mengharapkan sangat-sangat, seolah-olah dia ni mengharap nak kepada sesuatu yang dia tidak pernah dapat. Dan mulihin ini maksudnya kalau orang yang dia meminta daripada orang, dia tarik baju, tolong dia tarik sampai baju orang tu nak sungguh-sungguh, itu dipanggil mulihin. Jadi bila kita berdoa, mana kita akak doa, akak tangan ni, ini nak membuktikan al-ilhah, ataupun dia panggil kesangatan, hendaknya kita sesuatu daripada Allah, Sebab itu apabila kita berdoa disunatkan akak tangan. Walaupun kita boleh berdoa tak akak tangan, kita nak berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li, Allahumma barik lana, tak apa, tapi disunatkan kita akak tangan. Ini sebagai tanda ilhah, sebagai tanda kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala doa.
kita mahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu kehendak, maka kita kena angkat tangan. Dan sebab itu dalam sejarah Nabi berdoa, Nabi tak pernah berdoa ni dia tak angkat tangan, dia angkat tangan sehingga nampak bahagian ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi berdoa ni angkat tangan tinggi, angkat tangan kokoh tinggi, kokoh menunjukkan asyaddul ilhaq, maknanya tersangat hendak. Dan kita tak angkat tangan gini sebab letih. Dah angkat gini kan, tak boleh nak dah Rabbana atina selalu. Kalau angkat lagu ni, sedangkan inilah membuktikan bahawa naknya sangat sesuatu yang kita hajat. Jadi kita belajar, bukan ni kadang-kadang minta maaf lah orang kita ni doa, bila-bila apa nama duk doa kerak patah tangan, bila-bila duk doa tu kak duk garu lagi, duk kutih taik kuku, macam-macam doa, pesing berdoa kita, akak tangan tu betul-betul, tapi dia tidak menghayati bahawa angkat tangan itu adalah membuktikan dia panggil kepada ilhah. Ilhah ni kehendak yang sangat-sangat supaya Allah beri kepada dia. Dan Nabi SAW sebut, innallaha ta'ala yuhibbul mulihin. Allah suka orang yang angkat tangan dan nak sangat-sangat menuntut pada dia berdoa. Barulah doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun benda mudah je tuan-tuan, tapi kalau kita tidak menghayati hadis-hadis Nabi, payah rupanya patut berdoa, tak jadi apa, patut pun rupanya kita lari daripada etika-etika ketika mana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala sangat memuliakan orang itu kecuali Allah suka sangat memuliakan orang yang berdoa. Dia berdoa berdoa setiap masa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan zikir kadang-kadang wirid kita itu menjadi doa. Dan doa ni tak nanti dalam bahasa Arab, boleh kita berdoa di dalam bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Kelantan kita. Contoh kita doa, ya Allah, hari ni letih, segar nak pergi ngaji ilmu, doa juga. Dan tak nanti doa itu dalam bahasa Arab baru kita nak angkat tangan. Dalam bahasa kita pun boleh kita angkat tangan. Ya Allah, hamba tak segar sikit hari ni, nak pergi ngaji, berilah kesegaran. Maknanya ini dia panggil ilhah dalam doa. Jadi ilhah ini adalah sebagai satu bukti rajat pengharapan kita kepada Allah, dan dia cepat-cepat diberi mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Nabi sebut dalam satu hadis kursi, Allah kata, ya abdi ana 'inda zannika wa ana ma'aka idza da'autani. Wahai hamba-hamba aku ini duduk dengan kamu berdasarkan suka kamu kepada aku. Apa yang kamu sangka kepada aku, itulah apa yang aku duduk dengan kamu, apa aku perbuatkan kepada kamu. Jadi contohnya kita kata Allah Ta'ala hari ini kasihkan dia, beri rezeki kepada dia, beri nikmat kepada dia. Ini menunjukkan bahawa memang Allah Ta'ala tengah kasih dia, dan dia suka kita kepada Allah. Tapi ada kalau mari lagu ni, Allah, Tuhan ni tak sayang tu, minta Tuhan tak beri. Kamu dah duk minta maya hajat banyak dah, tak beri, Tuhan tak sayang kamu kali. Dia mari lagu tu. Maknanya Tuhan masa tu Tuhan tidak mengasihi dia. Ana inda zannika, aku bersama dengan sangka kamu kepada aku. Sebab tu jangan taruh sangka tak baik dengan Allah. Apa Allah Ta'ala tak kasih kepada aku, tak beri aku minta doa banyak, maya hajat 10 kali semaya hajat, usaha lagi, orang lain boleh, apa hamba tak boleh. Dia putus asa dengan Allah. Allah tak kasih masa itu. Jangan. Sebab itulah haram kita mari dalam hati putus asa dan sangka buruk kepada Allah, kerana Allah pada masa itu dia juga tak kasihi kita. Janganlah bila mari ni cepat-cepat istighfar, cepat-cepat kita istighfar kepada Allah, kerana dia adalah satu hasutan yang syaitan nak menyesatkan anak Adam. Wa ana ma'aka idza da'autani, dan aku bersama dengan kamu ketika mana kamu berdoa. Bila kamu berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama-sama dengan kita.
Jadi ini bila Allah Ta'ala dia riwayat sendiri dalam hadis kursi. Hadis kursi ni ialah ucapan Allah, kata-kata Allah. Cuma Nabi je riwayat. Nabi je riwayat. Jadi bila Allah kata wa ana ma'aka, dan aku bersama dengan kamu idza da'autani, apabila kamu berdoa. Kita urusi apa bila kita berdoa? Sebab itulah orang-orang dahulu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang muttaqin, mereka ini apabila mari segala macam bencana, mari segala macam cabaran yang ingin menekan mereka, merosakkan, menghapus, menjahannamkan mereka angkat tangan doa. Angkat tangan berdoa. Tak ada kata cepat-cepat telefon selalu minta bantuan, tolong ada orang nak buat kawan sikit, teringat kepada orang. Tak, minta kepada pasukan keselamatan, minta kepada. Dia tak tahu bahawa yang menyelamatkan dia dengan pasukan keselamatan yang begitu hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan bala tentera dia. Kita tengok sahabat Nabi, allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila sahabat Nabi dikepung, orang kata dia, kamu dikepung setiap penjuru, kiri kanan, atas bawah dikepung belaka. Atas bukit orang kepung, bawah ada gali kat lubang orang kepung, dan di kanan kiri kamu dikepung, kamu tak selamat dah. Tak selamat dah. Menyerahlah kepada musuh. Mereka fazadahum imana, bahkan cabaran itu bertambah kepada mereka kekuatan iman. Waqalu, lalu seraya mereka berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa dah tu. Cukuplah kepada kami Allah ni wakil kami. Kepada Allah lah kami wakili dia, kuasa dia. Allah dengan segala-galanya boleh buat. Orang dulu ni Quran rakan cerita sahabat Nabi, cerita zaman-zaman dulu. Lah ni pun ada, bukan kata tak ada. Bila orang dia ikut Quran sebutir-sebutir ikut Quran, amalkan lagu ni lah dia. Tapi kalau dia Quran pun dia permainkan, dia ejek Quran, hukum Quran, tak seraya orang ni dia tidak berdoa dengan doa-doa Al-Quran. Malah nak berdoa, kerana bila berdoa takut Allah Ta'ala makbul, takut bila doa ni baik, takut jadi baik. Jadi sebab itu kita tengok apabila orang yang berdoa ini dia yakin bahawa Allah bersama dengan dia. Ini kekuatan golongan-golongan pejuang pada masa dahulu dan pada masa kini. Pada masa kini kita tengok di Mesir, di Syria, di Palestin, tentera-tentera yang berjuang menghapuskan orang yang bunuh, musuh yang bunuh Islam. Hasbunallah, 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 Allahu hasbi, Allahu hasbi. Itu doa mereka. Sebab tu mereka ini boleh menyerahkan segala apa yang ada pada mereka, termasuk mati, kerana mereka yakin bila mati Allah Ta'ala memuliakan mereka sebagai syuhada. Sebab dia mari Allah bersama dengan dia. Jadi kita nak suruh mari lagu tu, maka kita kena doa kepada Allah, kerek doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah Ta'ala yaghdab alaihi, man lam yad'u Allah Ta'ala yaghdab alaihi. Siapa-siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah pada dia. Maknanya Allah suruh berdoa, tak doa marah. Jadi kalau Allah marah kalau kita tidak berdoa, Allah maknanya orang yang tidak berdoa ni ialah orang yang dimurkai Allah. Kita letak begitu. Kalau aku cepat-cepat malah berdoa, maya bangun, buat gua tu tidak berdoa, buat gua ni tidak berdoa, aku dimurkai Allah. Kena tak lagu tu. Aku ni Allah marah. Jadi bila Allah marah, Allah tak beri kasih sayang dia, Allah tak beri rezeki dia, Allah tak beri gapo aku nak. Patut pun kita kena fikir lagu tu. Ini sebab itu dalam syair Arab mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah amat marah kepada orang yang meninggalkan doa dan permohonan kepada dia, marah. Dan anak Adam, manusia pula, apabila orang minta dengan dia marah. Ini mana beza manusia dan beza dengan Allah. Allah marah kalau kita tak minta.
Orang manusia marah kalau kita minta. Dah, kita pergi sikit. Dah, bawa surat. Atas. Ha? Ataupun nak minta apa ni? Kalau hamba nak buat permohonan, minta apa? Tak ada. Selalu kita marah yang rakyat manusia ni, pesen manusia. Kalau orang minta dia mari, selalu berasa dia mari. Ya ke dia ni? Tak ada. Kalau ada pun dah. Ada manusia yang apabila diminta dia bui, tak minta pun dia bui. Ini ada. Ini orang yang dia bersifat dengan sifat-sifat Asma'ullahul Husna, sifat-sifat Allah yang memberi. Jadi Allah ini marah kalau tak minta. Kena minta doa. Dan sebab itulah kalau kita tengok sebab apa doa ni Nabi penting sangat. Hadis-hadis yang cerita banyak sangat supaya berdoa. Kerana doa ini adalah senjata yang paling kuat sebenarnya. Senjata yang paling hebat untuk mendapat apa saja kemenangan. Sebab itu dalam perang Badar, dalam satu perang iaitu perang Badar, Nabi SAW sepanjang perang Badar itu Nabi banyakkan berdoa. Sehingga kan sebelum pergi perang Nabi berdoa akak tangan sehingga jatuh izar. Izar ni kain selendang yang Nabi pakai. Jatuh. Lamanya Nabi berdoa. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, kafa ya Rasulullah, innallaha munjizul laka ma wa'adak. Cukuplah Nabi berdoa. Allah Ta'ala akan berilah apa yang dihajati, dikendaki oleh kita. Sampai Sayyidina Abu Bakar kata pada Nabi. Lama doa Nabi. Ini dalam perang ni. Kita bukan duduk dalam majlis lagu ni. Dalam perang. Perang ni, mari lembir, mari anak panah. Macam-macam mari. Tapi Nabi berdoa. Nak tunjuk kepada umat dia, ini adalah jalan kemenangan. Dan ketika perang, ni ketika perang pula, Sayyidina Ali cari Nabi tak ada. Lalu dia bimbang, takut-takut Nabi ini diperbuatkan sesuatu yang tidak elok oleh musuh. Lalu Nabi cari dan dia pergi ke kemah. Jauh sikit daripada tempat itu kemah Nabi. Lalu dia tengok Nabi SAW sedang sujud. Dan dengan ucapan dan doa yang begitu kuat, Nabi baca, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi berdoa dengan Asma'ullahul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Derah Nabi baca. Sehingga Sayyidina Ali duduk atas kuda dengar. Kemudian Sayyidina Ali tunggu, dia tak bakit lagi. Sayyidina Ali tunggu, tak bakit lagi. Dia kata, faraja'tu ilal qital, thumma ji'tu ilaihi, fa idha huwa sajidun, yaqulu Ya Hayyu Ya Qayyum. Fafatahallahu lana an-nasr. Lalu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, aku pun kelik pergi perang. Kemudian aku mari semula tanya Nabi, tengok Nabi. Nabi berada di dalam keadaan sujud, berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka bila aku balik, aku dapati tentera Badar telah pun menang. Subhanallah. Kelebihan doa. Sebab tu jangan tinggal bagian-bagian lagu ni. Kita berada dalam apa jua tekanan, apa jua cabaran, jangan tinggal. Kita tuan-tuan, kita baca Fatihah sekali kepada Tan Sri Al-Fadhil Ustaz Azizan Abdul Razak, bekas Menteri Besar Kedah yang meninggal kemarin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ووسع مدخله وادخله الجنة وارزق لمن خلفه النجاح في المعركة الانتخابات يا رب العالمين. Kita minta supaya dengan Allah kita berdoa hari ini lagi supaya Allahumma rzuq an-najah fil intikhabat liman khalfahu. Kita minta Allah Ta'ala beri kejayaan yang penggantinya dalam pilihan raya kecil nanti, iaitu di Dul Sungai Lima nanti, supaya Allah berikan kejayaan dan kita menang insya-Allah. Doa juga. Dan kita akan menghadapi pilihan raya kecil. Kita nak pastikan bahawa kursi orang yang mentadbir dengan begitu baik dan memahami gerak kerja Islam, amal Islami, kita nak kekalkan. Maka dengan gerak kerja apa? Doa juga.
Bermula daripada sekarang, biarlah hak SPA nak umum bila tak umum bila, kita berdoa, ya Allah menangkanlah, ya Allah Engkau susunkanlah, ya Allah aturkanlah pilihan raya itu, dan akhir sekali Engkau beri kemenangan kepada pengganti, kepada Allah yarham Tan Sri Ustaz Azizah Abdul Razak. Doa itu pepegangan kita dalam pilihan raya. Jadi dengan doa pada hari ini, kalaulah umat Islam mainkan peranan dia, bahawa doa ini senjata yang paling ampuh dalam kita menangani dan juga mendepani apa sahaja cabaran, maka umat Islam pada hari ini dia akan kuat dan dia akan ditakuti oleh mana-mana kuasa besar. Hari ini contoh kita boleh tengok kejayaan revolusi di Mesir. Kekuatan mereka apa? Dia doa, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah hari ini YouTube ke apa, bahkan mereka sentiasa baca Quran. Anak muda, orang tua, muslimi, muslimah, gaya baru ni tak kelik di rumah, buat kuih gaya pas situ, sambil-sambil mereka qiyamul lail di situ tiba-tiba dihancurkan Maidan Rabi'atul Adawiyah. Itu akhir sekalinya mereka buat juga maidan yang lain supaya menuntut keadilan dan dijatuhkan rejim Asisi yang zalim itu dengan kuasa doa. Batullah ni Sisi takut benar, pakat panggil Israel, pakat dengan Israel, dan memang dia antara perancangan Israel Yahudi. Kuasa besar mula melihat ancaman kepada dunia barat, apa yang berlaku di Mesir, bahawa mereka tidak akan berjaya untuk menumbangkan umat Islam selagi mana mereka bersatu dan mereka ada kekuatan doa. Ini kekuatan yang dilihat dan ditakuti oleh dunia barat. Sebab itulah kalau kita tengok di Mesir, bagaimana rejim jahat Taghut jahiliah mereka bunuh ketika mana? Ketika umat Islam duduk semayang subuh, dia bunuh, dia tembak. Kerana apa? Kerana dia nak suruh takut bila duduk semayang. Lalu umat Islam ni takut dah nak pergi buat amal ibadat di situ. Apa dia tak bunuh masa biasa, tapi dia pergi bunuh masa semayang? Kerana dia takut bila umat Islam semayang, maka umat Islam ini akan memberikan suatu cabaran, tekanan kepada mereka, golongan rejim dan taghut ini. Inilah fadilah kita berdoa, tuan-tuan. Sebab itulah hari ini dengan krisis dunia yang semakin teranjis, umat Islam ditekan, dibunuh, dizalimi, kita kena kembali kepada kuasa kita yang Allah Ta'ala Nabi ajar, iaitu kuasa kita berdoa, angkat tangan, ikhlas. Kena ajarlah ni. Inilah zaman sekarang ni, bahawa kita kena yakin khilafah yang Allah beri semakin dekat dengan kita. Tapi apa kerja yang kita boleh sumbangkan kepada kebangkitan khilafah Islamiah ini? Ini yang perlu kita fikir. Sabda Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiyatun. Tinggal doa itu maksiat. Jangan ingat buat maksiat ni, jangan ingat buat maksiat ini. Kita curi, kita mengupah orang, kita kata orang, kita fitnah orang. Jangan ingat itu saja maksiat. Tarkud doa, meninggalkan berdoa itu juga maksiat. Apa tak maksiatnya? Kerana doa-doa ni, fazkuruni azkurkum. Ingat aku, doa kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Bila Allah Ta'ala kata begitu, Nabi sebut dalam banyak-banyak hadis suruh berdoa, tiba-tiba kita malah berdoa, kamu buat maksiat. Maknanya buat maksiat ni, tinggal doa pun kita buat maksiat, patut pun kita tidak diberikan cahaya oleh Allah. Sebab itulah nak pergi situ kita boleh sesak jalan, nak pergi sini kita boleh tak memikir tentang Islam, nak pergi sini. Sebab apa? Tengok aku ni pergi masjid dah, baca Quran dah, curi tidak, kecek nasihat orang dah, rupa-rupanya berdoa tinggal. Kerana berdoa itu adalah anjuran daripada Allah, daripada Rasulullah. Bila tinggal maksiat, ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiyatun. Tinggal berdoa itu adalah merupakan maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'mini wa imadud din wa nurus samawati wal ard. Doa ni merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, senjata dia ialah doa. Ya.
dalam masyarakat kita, walaupun boleh, baguslah, tapi jangan kita jadikan doa bagi orang-orang yang beriman, doa bagi tuan-tuan lebat ketika mana budak nak periksa PMR, budak nak periksa SPM, beli kereta baru, naik rumah. Hak ni panggillah orang berdoa. Siapa orang yang kita tengok mukmin di kalangan kita, sama ada dia tu lebar ke tu email ke tu apa pun, panggil dia, tulis maya ajak, tulis berdoa sikit, amun nak naik rumah, doa sikit, amun nak periksa, doa sikit, amun nak buat projek, doa sikit, amun buka kedai. Kita jadikan doa senjata. Ya, tapi mana tempat kita senjata untuk apa? Kita pernah berdoa. Allah, umat Islam di Sudan, di Syria tengok acung lembu. Kita panggil puak-puak kita sikit, ahli masjid kita malam ni, surah kita, balasan kita berdoa untuk umat Islam Syria. Apa tak buat supaya kita naik rumah baru supaya kita ni? Ini maksudnya prihatin kita kepada umat Islam yang lain tu ada ataupun tidak. Kalau tak pernah buat lagu tu, tak ada langsung. Tak ada langsung. Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minni. Dan dalam riwayat falaisa minhum, siapa yang tidak prihatin kepada umat Islam yang lain, yang ditindas, yang dizalimi, maka mereka bukan di kalangan umat Islam itu. Nabi tak mengaku umat. Jadi jangan kita buat tak cara kepada umat Islam kita di tempat lain, dikala kita ini duduk dalam keadaan linan. Kita ni makan pagi, Allah senang. Belah-belah ni pun belah-belah duk makan lagi, apa tengok. Belah-belah mana duk mengaji pun boleh makan lagi. Nak wayak senang bukan salah. Nak wayak senang lagi. Belah-belah makan air panas, air teh tarik, air gapo. Lepas tu tak buru asap mari. Mudah sambil dunia kita. Bukan kata kelik di rumah, pergi restoran baru boleh makan. Duk jabat boleh makan. Allah, dunia kita, selesanya kita. Bapa kita tidak melihat, meninjau ke negara lain, umat Islam sama dengan kita. Orang minta sedekah, ya ke dia ni? Orang minta demo kepada umat Islam Palestin, Syria, tak sibui. Kalau bui pun Syria 2 riyal. Belanja saya Jeddah. Amat duk mana ni? Duk Jeddah mari. Makan Jeddah. Sarapan pagi dia apa nama kok lana. Malam makan di Jeddah. Hebat Bukan Jeddah ni, Jeddah baru buka, kedai Arab baru buka belum dah. Apa saja kita nak makan, kita boleh makan. Belanja orang 200, 300, beres, tak ada gapo. Tapi kenapa prihatin kita kepada saudara kita yang betul-betul ditindas, kita tengok dengan mata kepala kita 50 riyal aja. Tak boleh ke upgrade 100 sikit? 1000 ke? Tak boleh ke? Jadi tolonglah kita memahami perkara ini. Kalau kita tak mampu juga, kita berdoa lah. Kalau berdoa pun tidak, memang kita ni buat maksiat. Jangan ingat kita ni tolak Islam yang maksiat, tak doa pun maksiat, walaupun dia itu maksiat kecil. Jadi kerana itulah Nabi SAW pesan, doa ni senjata orang beriman, bukan senjata ketika mana untuk melinangkan manfaat kita, tetapi senjata ketika mana kita nak bantu saudara-saudara kita yang dizalimi, yang telah dianiayai. Wa imaduddin, dan dia adalah tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, cahaya kepada langit bumi. Sebab tu kalau nak negeri Kelantan kita bercahaya, doa belakang rakyat Kelantan. Nak negara Malaysia kita nak cahayakan Putrajaya, doa belakang rakyat Kelantan dan semua rakyat Malaysia. Sekarang ni Putrajaya gelap ke? Dia orang learning kalau cerah pun dia nak gelap juga, dia nak black out. Dia tak sia cahaya. Jadi kita kena berdoa banyak-banyak, insya-Allah PRU 14 kita menurkan, mencahayakan di kota Putrajaya. Kita membebaskan kota Putrajaya daripada belenggu sekular, daripada orang yang ingin menolak penghukuman ataupun berhukum dengan hukum-hukum Islam, insya-Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Doa orang yang dizalimi adalah mustajab wa in kana fajiran, sekalipun dia orang jahat, Islam jahat, tapi kalau dia dizalimi maka dia akan, doa dia ini dimustajab. Kerana fafujuruhu ala nafsi, jahat dia tadi jahat diri dia. Dalam kubur dia tak tobat, dia kena seksa dalam kubur. Akhirat dia kena celup api neraka. Nah, tapi bila dia berdoa, kerana Allah Ta'ala mengizinkan orang yang dizalimi ini untuk diberi kebenaran, iaitu bila dia berdoa ke atas orang yang menzalimi dia, maka kena orang yang menzalimi dia walaupun dia jahat. Bahkan bukan sahaja begitu, Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum, takutilah doa orang yang dizalimi, wa in kana kafiran fa inna laisa dunaha hijabun. Takutilah kamu doa, kerana apa? Sekalipun dia ini kafir, maknanya orang tidak Islam lah. Orang tidak Islam, kalau dia dizalimi, kalau dia berdoa, maka tidak ada hijab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat di antara nya dan di antara Allah Subhanahu Wa Taala penutup, dan dia buka satu ruang untuk ruang aduan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan berlaku zalim. Sebab itulah kita rakyat ke kita pemimpin mana pun, kita meminta supaya siapa-siapa di kalangan kita jangan berlaku zalim, baik pemerintah kepada rakyat, baik rakyat sama rakyat, jangan. Kerana zalim ini akan membinasakan diri itu sendiri saja. Jangan memberi tekanan kepada rakyat ini. Dan kita tengok orang-orang zalim atas muka dunia ni, dia dihancurkan dengan kuasa doa ya. Kuasa doa orang yang menzalimi mereka. Tak sewayak lah. Ini keyakinan kita. Kerana apa? Kerana Nabi dah sebut dah bahawa doa orang yang zalim ini memang mustajab. Jadi kalau 4 orang, 5 orang, 100 orang berdoa yang dizalimi, sebab tu jangan buat kezaliman. Kezaliman ni kalau secara peribadi bahaya dah, tak boleh dah, haram dah. Kalau kezaliman peringkat nasional, betul lah. Pemerintah dia zalim, dia tahu dah rakyat susah, dia tekan juga rakyat. Nak naik, ikutlah naik minyak ke, naik gula, amat siang kepada rakyat sebab kena naik gula, sebab kecil manis belaka rakyat Malaysia. Duk minum manis, kecil manis. Jadi nak buat lagu mana? Fikir. Naik gerak gula. Ada pemikiran kelas mana tak tahulah. Bapa tak rakyat apa nama naik harga kain kapal, mati elokkan daripada kematian. Ramai naik harga kain kapal, naik harga kapal baru, naik belakang. Allah mikir ni, kalau orang sekolah rendah boleh mikir begitu, tapi kalau dah jadi pemimpin tertinggi kan, orang ukur belakang. Jadi kita minta kepada pemimpin-pemimpin kita, alasan tu nak buat biarlah, alasan sebagai seorang pemimpin. Jangan pemimpin ini dilihat sebagai orang yang hanya naik, tak tahu gapo, memimpin merosakkan negara masyarakat. Jangan. Kadang-kadang ada masyarakat boleh terima kalau sekiranya kerajaan menaikkan sesuatu, tapi dengan cara penjelasan yang baik, cerita yang baik. Tapi ni ngani, dan kadang-kadang kita tengok ilmu yang ada pada mereka itu adalah ilmu-ilmu yang mana tidak sebagaimana dituntut oleh Islam. Sebab itulah kita di bawah kepimpinan ulama, orang-orang yang pandai hukum reti Islam ni, kita nak kita memimpin gerakan Islam kita ini, negara negeri kita ini dengan panduan syariat. Kita tidak akan kesampingkan, ketepikan. Alhamdulillah tuan-tuan, negeri kita setelah daripada Tok Guru Mursyidul Am kita, Tok Guru Ni Aziz kita, lepas Menteri Besar naik dan Ustaz Datuk Ahmad Yaakob, juga Tok Guru
Orang nak panggil tok guru dia, tapi dengan tawaduk dia panggil ustaz jelah. Tok guru lagu mana? Dalam sejarah pemimpin kerajaan, mana ada pemimpin kerajaan yang berkhutbah Jumaat, yang mengajar sini, yang mengajar di tempat lain? Datuk yang amat berhormat menteri besar kita sekarang, Tok Guru Ustaz Datuk Ahmad Yaakob kita, 4 kali Jumaat kuliah khutbah Jumaat, 2 kali di dalam dunia, 2 kali luar, 1 kali sini, dan mengajar di tempat-tempat yang lain. Mana ada dalam sejarah dunia di Malaysia ni ada? Tok Guru kita, Tok Guru Aziz kita ya pun, lepas Tok Guru dia sebagai pemimpin kerajaan. Mana ada? Ada di Malaysia, kita tengok mana. Ada di dunia lain. Di dunia lain kita tengok Dr. Mursi bila naik, dia pergi syarah di universiti, rakyat tentang Islam. Dia pergi sembahyang subuh di masjid dan dia tazkirah 5 minit, 3 minit. Bila orang yang ada kepahaman Islam, lain cara dia mentadbir, lain dia cara dia mentadbir. Jadi sebab itulah kita tengok khalaf, pengganti selepas Tok Guru Aziz kita ni adalah sebagai seorang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pengganti untuk memurnikan dan untuk menyatu padukan umat Kelantan, masyarakat rakyat Kelantan kita. Kita sebagai rakyat kena memberi sokongan ini di atas pemerintahan yang baru ini, dan kita membantu kerajaan kita untuk memastikan kerajaan kita membawa hukum dan membawa menaungi Islam itu sendiri, serta menjadi role model, menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. InsyaAllah kita akan teruskan sehingga tidak kiamat lagi, bila ada pemerintahan kerajaan Kelantan ini sebagai role model kedua kepada negeri-negeri yang lain, sehingga kita mencontohi negeri-negeri yang lain, dan akhir sekali berakhir di Putrajaya kita boleh ambil dengan kita buat suatu pentadbiran nubuwah sebagaimana nabi-nabi dan sahabat-sahabat khulafa ar-rasyidin dulu, insya-Allah. Hari ni amun nak berhenti awal sikit. Hadis akhir pada hari ini, yaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin wattaqu da'watal mazlumi fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, aku pasti akan menolong orang-orang yang dizalimi itu walaupun dalam tempoh yang lama. Ikhwan muslimin 85 tahun kita tak dapat royalti berapa tahun? Kan zaman lalu ni kita kira dalam pemerintah kita 23 tahun lebih kita kata royalti kita zalim juga tu. Kajian pusat tahu royalti, kau orang panggil apa? Zalim. Tapi kalau seorang dua yang rakyat Kelantan doa, berkali ni rakyat Kelantan tak doa belaka ni, tak doa belaka, doa belaka buat kita, supaya orang yang menzalimi, orang yang menafikan hak kerajaan kita, serah pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kata pasti. Bila pasti ya, insya-Allah. Bila wallahu alam. Ikhwan muslimin 85 tahun boleh puasa tapi jatuh, digulingkan balik. Tapi itu cabaran mereka lah. Kita ni tidak dia sampai diguling lagu tu, tapi kita menuntut lagi hak kita supaya dapat. Jadi kita mohon kita semua bersatu di atas menuntut ini, berdoa tu pertama sekali, dan tuntutan secara terbuka. Dan takutilah golongan yang dizalimi, fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, kerana doa dia dibawa atas awan. Awan ni kita tengok orang putih ni, al-ghamam ni as-sahab, awan yang berlari menurunkan hujan. Doa kita ni akan naik selepas daripada awan. Gimana? Gi ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu mana. Janji Allah bahawa bagi siapa yang berdoa dan dia dizalimi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pasti menaikkan dan pasti akan menolong dia. Jadi inilah ketetapan yang
kita buat pada hari ini berdasarkan kepada firman Allah dan hadis Nabi SAW. Setajuk kita hari ini. Jadi nak masuk dua tajuk. Bab fi al-istighfar, kita masuk lain kali. Kita masuk hari ini bab fi fadilatid du'a, karangan Imam Suyuti la lubabul hadis. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita yang benar itu dilihat benar, yang batil itu dilihat batil, dan supaya kita mendoakan kita tergolong di kalangan golongan yang mendirikan kebenaran dan yang membenteras kebatilan itu. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa'afina wa'fu 'anna kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا من الذين يهتمون بالدعاء، اللهم اجعلنا من الذين يدعوك، اللهم اجعلنا من الذين يلتزمون بأحكام الإسلام، اللهم مكنا في ولايتنا كلانتان من تطبيق الأحكام الإسلامية، اللهم مكنا في أرضنا ماليزيا من تطبيق الأحكام الإسلامية، اللهم انصرنا في معركة الانتخابات في سونغاليما، اللهم انصرنا في معركة الانتخابات، اللهم انصرنا، اللهم أهلك الطغاة، اللهم أهلك الطغيان، اللهم أهلك الجبابرة، اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah, kifaratkanlah segala dosa-dosa kami. Berikanlah ya Allah keampunan kepada kami di sisi-Mu ya Allah, kepada kami dan sekalian orang beriman di kalangan kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam, matikanlah kami dengan Islam, muliakanlah kami dengan agama Islam ini, dan muliakanlah agama Islam dengan sebab kami orang Islam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah mementingkan dan sentiasa berdoa kepadamu ya Allah, sentiasa berdoa kepadamu ya Allah. Jadilah kami golongan yang berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah kekuasaan kepada kami dan kerajaan Kelantan untuk mendirikan hukum Islam ya Allah. Berilah kekuasaan kepada kami dan kerajaan Kelantan untuk mendirikan hukum Islam ya Allah. Dan seterusnya berilah kekuasaan kepada kami untuk kami memerintah di bumi Malaysia ini ya Allah, dengan kami mendirikan hukum-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bantulah umat Islam ya Allah di seluruh dunia ini ya Allah, di Syria, di Palestin, di Gaza, di Myanmar, di Iraq, di seluruh dunia Islam ini yang ditindas ya Allah. Musuh-musuh mereka ramai ya Allah, musuh-musuh mereka ramai ya Allah. Berilah kekuatan iman dan Engkau menjadi wakil kepada mereka ya Allah. Engkau hapuskanlah ya Allah segala taghut, segala rejim yang ada di muka dunia yang ingin menghancurkan Islam dan kalimah Islam. Takutilah ya Allah mereka dengan doa umat Islam ya Allah. Takutilah mereka ya Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.